Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami rindu hidup kami dipenuhi dengan kasih dan firman-Mu ya Tuhan. 主啊，我们渴慕在我们生命当中来能够填满你的爱和你的话， Sehingga perjalanan hidup kami boleh memancarkan akan kebenaran dan kasih-Mu yang mulia itu. 让我们的生命中我们可以发挥你的光芒以及你的话。 Saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong dan memampukan setiap kami. 这个时候我们要思想你的话，求主你自己让我们有能力，让我们自己可以聆听。 Kami memohon Allah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam hidup kami. 我们求主你的话在我们的生命当中广泛的运行， Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. 我们不单单是听到，而且我们是要行道。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉我主耶稣圣名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-38. 各位弟兄姐妹，我们来看一段的圣经，马太福音第9章35到38节。 Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. 让我们来看这一段的经文。 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 马太福音第9章第35到第38节，耶稣走遍各乡、各城、各乡，在会堂里教训人，先讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对他门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少。 所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。 Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. 我们都经到此为止。 Saudara, kita hidup di dunia yang kompleks. 弟兄姐妹，我们生活在一个非常复杂的世界。 Kehidupan manusia hari ini tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan, bukan? 我们的当今的生活没有好像我们想象中那么简单。 Kalau kita melihat pada kehidupan manusia, sebenarnya sejatinya hidup manusia itu begitu sederhana. 其实我们看人生的生命，我们活着是那么的简单。 Tetapi hari ini kita menyadari bahwa hidup manusia ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan. 但是我们生活在世界上，没有好像我们想象的那么简单。 Kita hidup dan berirama dengan dunia yang begitu kompleks di dalamnya. 我们随着这个世界的因力这么的复杂，我们活着。 Dan kompleksitas ini bukan hanya muncul karena kehidupan manusia itu sendiri, tetapi kemudian segala hal yang terjadi dalam kehidupan manusia menjadikan semakin kompleks. 我们知道这个复杂的世界，我们度过这些生活，不是这个世界的复杂，而且我们在这个复杂的世界中，我们度过。 Contohnya saja di dalam pekerjaan. 当然，在工作上， Yang sejatinya pekerjaan menolong kita untuk melanjutkan kehidupan kita. 我们工作就是因为我们要继续活下去。 Tapi nyatanya sekarang saudara hari ini pekerjaan bukan lagi sesuatu yang hanya untuk menghidupi kita, 当然，现今我们工作不单单是要我们生活， tetapi justru berkembang melampaui daripada apa yang kita pikirkan. 甚至我们超越了我们所想象的。 Perkembangan industri membuat kita semakin terus memikirkan sesuatu hal-hal baru untuk pekerjaan kita. 工业的发展让我们有新的创新来继续我们的工 Dalam 作。 komunikasi yang seharusnya sangat sederhana sekali antara kita dengan orang lain, sekarang hari ini begitu kompleks. 我们的交谈跟人之间现在也感到非常复杂。 Nah, tentu saja semua ini terjadi karena saudara tentu ada banyak hal pengembangan-pengembangan yang dilakukan di dalam hidup kita. 当然，我们生命中这些都是因为我们生命有着发展的空间。 Ada orang berkata, saudara, bahwa dunia kita hari ini adalah seperti selembar kertas yang sedang dilipat. 有人说，这个世界我们所面临的就好像一张纸，我们把它贴起来。 Layaknya seperti sebuah kertas, maka daya lentur kertas itu memiliki batasan.
我们知道这个支贴的纸，它有它的某种的程度。 Kita tidak bisa terus-menerus melipat kertas itu. 我们不能够一次重贴那张 Ada 纸， satu titik bahwa kertas yang dilipat itu akan robek. 到一个某段的时间，这个纸会破裂。 Nah, saudara, pelipatan seperti apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini? 今天我们所面临的生活的支贴是什么呢？ Saudara, pelipatan yang terjadi setidaknya ada 4 pelipatan, saudara. 这种支贴在我们生命当中最少有4样。 Saudara, terjadi yang pertama adalah pelipatan secara bentuk. 我们知道被支贴成为一个形状。 Mungkin kita masih ingat dulu pada waktu telepon pertama kali ditemukan bentuknya itu begitu besar. 我们以前刚发明电话的时候，它的形状是那么的大， Gagangnya pun besar. 它的话筒也这么大， Bahkan tombol untuk mencet telepon pun harus diputar baru dia berputar balik ya. 甚至我们要打电话的时候，还是用转的方式。 Dari telepon yang besar begitu kemudian berubah menjadi telepon yang lebih kecil. 然后从大型的电话转变成一个比较小型， Dari telepon yang lebih kecil berubah menjadi telepon genggam. 最后再演变成手机。 Handphone pertama kali itu besar, saudara. 第一次的手机很大， Tapi lama-lama makin kecil. 但是越来越小。 Sampai iklannya itu seorang wanita lagi ngobrol, orang lain merasa dia lagi sedang ngobrol sama perempuan itu. 甚至有人讲太小，他在讲话的时候，人家以为他是跟别的女生交谈。 Dari yang kecil berubah menjadi tipis. 然后从小变成薄型的， Tipis menjadi lebar. 薄型之后变成宽型， Sekarang lebar dilipat lagi. 现在宽型还能够折起来。 Saudara, kita sudah mengalami perlipatan bentuk. 我们现在已经有折贴的形状。 Telepon yang tadinya hanya berada di satu tempat sekarang bisa dibawa kemana-mana. 以前的电话在固定某个地方，现在能够到处都可以携带。 Itu selalu salah satu contoh, saudara. 这个是一个例子， Nah, tentu masih banyak contoh yang lainnya. 还有很多的例子。 Yang kedua, saudara, setidaknya dunia ini terjadi pelipatan bahasa. 我们也看到这个世界也有制贴的语言。 Biasanya kita kalau ngomong itu kalimat yang kita ucapkan kata-kata itu utuh. 以前我们说的话常常都是完整的句子， Tetapi hari ini terjadi pelipatan di dalam bahasa bicara kita. 现在在我们交通当中，我们也已经被折贴起来。 Sebagai contoh, 比方说 BTW. BTW， Iya. Sudah tahu artinya ya. 你知道它的意思。 Lalu baper. 然后有 baper， Ya. Bawa perasaan. 你带领你的情感。 Ya. Kalau koper, 如果 koper 呢， korban perasaan. 就是你在情感上的一些。 Kalau BPJS, BPJS 知道吗？ budget pas-pasan jiwa sosialita. 我们的这个预算还刚刚好。 Saudara, banyak pelipatan lagi di dalam bahasa kita. 在我们眼里当中有许多被支贴的地方， Tentu anak muda sekarang hari ini lebih banyak mengikutinya ya. 还有很多的年轻人现在都追随这种。 Lalu yang ketiga adalah saudara pelipatan secara jarak. 还有这个距离的支贴。 Dulu Jakarta Medan kalau lewat darat ataupun laut butuh kira-kira 3 sampai 4 hari. 以前如果用汽车或者是轮船，需要3天到4天到耶加达。 Tapi setelah adanya pesawat terbang, hematnya luar biasa, kita cuma cukup 2 jam. 现在有了飞机，而且很节省时间，只需要2小时。 Dan sehari ini saudara ketika kita mau menjumpai negara lain, saudara kita di negara lain, butuh waktu yang tidak begitu lama bukan? 现在如果我们要遇见我们的外国的朋友或者亲戚，我们不需要太长的时间。 Saudara, pelipatan jarak ini terjadi di tengah kita hari ini. 现今我们的这种被支贴的距离发生了。 Dan yang terakhir saudara, yang baru-baru saja kita alami hari ini adalah pelipatan kehadiran. 今天我们要面临的，就刚刚面临的被支贴的考勤。 Di saat yang sama seseorang bisa mengikuti 3 sampai 4 rapat sekaligus. 一个人可以一天里面可以参加3场4场的会议， Selama punya 4 akun Zoom. 还是有4种的那种 Zoom 的方式。 Jadi di waktu yang bersamaan dia bisa menghadiri 4 rapat, tapi dia nggak ngerti ya, nggak tahu apakah dia bisa mengikuti semuanya atau ya cuma nyala aja begitu. 剩4种在线的方式的会议，他可以参加4行，但是其实它里面他懂不懂不晓得。 Bahkan ibadah pun terjadi demikian bukan? 现在我们敬拜也不是如此吗？ Tanpa perlu datang kemudian kita sudah ikut secara online. 我们不用来到这里，我们再可以在线参加崇拜， Sambil bersihin rumah sama gosok baju. 可以在那边印衣服，或者是在打扫家务。 Saudara, tentu saja pelipatan ini mendatangkan banyak hal positif dalam hidup manusia.
当然，这种被制贴的能够带来正的能量，对我们人类。 Ada banyak hal-hal yang kita lakukan mempermudah setiap kita. 很多事情能让我们的生活当中很带来简便。 Tapi selalu saudara yang namanya perkembangan itu juga menghasilkan dampak negatif bagi manusia, bukan? 当然，这种的发现对我们人类的生命也带来负面的。 Contohnya kemajuan teknologi. 比方说科技的进步， Hari ini dengan gadget di tangan kita menjadikan yang jauh jadi dekat. 现在我们的手机的配备啊，让很远的可以变成很近。 Dulu waktu saya telepon cece saya di Amerika itu kayaknya ngomongnya, aduh saya ngomong halo baru kedengaran halo, kayaknya jauh sekali. 我跟我姐姐在美国谈电话的时候，我这里说 “hello”， 好像很久，对方才听到。 Tapi hari ini tinggal video call langsung lihat mukanya dia. 现在我可以影像的来跟他讲话， Bisa lihat langsung keadaannya dia. 可以看到他的情形。 Tetapi saudara di sisi lain yang dekat jadi jauh. 但是现在近的能够变成很远。 Kalau kita perhatikan di rumah makan hari ini di restoran, keluarga-keluarga yang datang makan bukan ngobrol dengan anggota keluarganya tapi sibuk dengan gadgetnya. 我们看到，如果家人一起用餐的时候，我们不是一起吃饭、一起聊天，但是大家都忙着看手机。 Yuk kita hangout bareng sama teman-teman. 让我们大家来好朋友在一起， Pada waktu di tempat makan semuanya foto dulu sama-sama. 在还没吃饭的时候，大家一起拍照， Setelah foto update status. 然后拍照以后就放在媒体里， Lihat berapa banyak yang like. 看多少人喜 Gak lagi 欢的照 ngobrol 片， dengan sebelahnya. 好跟旁边朋友没有交谈， Bahkan yang satu rumah pun tidak ngobrol. 甚至一家人也没有交谈。 Si mama ngetik, nak turun, mama udah masak. 母亲就写下孩子下来吃饭，妈妈已经煮好了。 Si anak menjawab, oke ma bentar, OTW. 孩子就说我在路途中 ，OK， 等下子。 Ditunggu 10 menit nggak datang, kamu di mana? 10分钟没有来，妈妈就问你在哪里？ Anaknya jawab, udah di tangga. 孩子就说我已经在楼梯了。 Saudara yang dekat jadi jauh. 那么近的变得那么远， Dan tentu saja ada dampak negatif yang lainnya, manusia menjadi tidak peduli dengan sesamanya. 而且还有一个负面的影响，彼此人与人之间好像不在乎了。 Kalau ada kecelakaan, bukan nolong dulu, tapi update status dulu. 如果有人发生车祸，我不是去帮他，但是先把他放在媒体， Saudara ironis bukan? 这是不是很可怜？ Satu sisi betul menolong kita dalam banyak hal. 一方面能够帮助我们很多的事情， Tetapi di sisi lain kita menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan sesama kita. 但是一方面我们好像不在乎我们彼此间， Kita nggak mau tahu dengan sesama kita. 我们也不在乎，我们也不要知道我们彼此间。 Kalau kamu tidak menguntungkan saya tidak perlu ngobrol sama kamu. 如果你没有给我带来利益，我不需要跟你谈 Maka 话。 waktu kita melihat orang lain, 如果我们看别人， selalu yang muncul dalam pikiran kita adalah untung dan rugi. 我们常常就是想到我是盈利还是亏本。 Apa untungnya buat saya kalau saya berkenalan dengan dia? 我认识他，我带来什么益处？ Apa keuntungannya saya dengan orang-orang banyak ini? 我什么益处？如果我对这么多人， Saudara, berbeda sekali bukan dengan bagian firman Tuhan yang barusan kita tadi baca. 当然我们看刚才我们所读的经文里面好像不一样。 Saudara, Tuhan Yesus melihat orang banyak. 主耶稣看到这么多人， Tuhan Yesus tidak memikirkan untung dan rugi. 主耶稣没有看到他的利益或者没有利益。 Kalau kita melihat tadi dalam ayat 35 sampai 36, 刚才我们看第35节到第36节， firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkeliling semua kota dan desa dan dia mengajar dalam rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan sorga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 我们看到在主耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，医治各样的病症。 Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, 如果我们看以上的那些章节， maka ayat 35 merupakan kesimpulan dari hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan di dalam ayat-ayat di atasnya, saudara. 那么第35节就是以上的经文里面的一个总结。 Tetapi saudara, menarik sekali ketika Tuhan Yesus melihat orang yang sekian banyak yang dia layani. 当主耶稣看到这么多人在跟从他的时候， Firman Tuhan mengatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. 他看到这么多人的时候，所以耶稣就起了怜悯他们。 Tuhan Yesus melihat jauh ke dalam kebutuhan mendasar yang mereka perlukan. 主耶稣看到他们内心深处他们所需要， Mereka bukan hanya sekedar perlu disembuhkan dalam sakit penyakitnya. 他们当然不只是要医治他们的疾病， Mereka bukan hanya perlu diperbaiki dalam tatanan ekonominya. 不单单要调整他们的经济状况，
Mereka bukan hanya perlu dididik supaya mereka lebih baik, lebih pintar. 不单单是要教导他们，让他们可以更好、更聪明， Tetapi mereka semua ini adalah orang-orang yang kelelahan dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 但是因为他们困苦流离，好像羊没有牧人一样。 Saudara, mereka diumpamakan seperti domba yang tidak bergembala. 主耶稣描写他们就好像羊没有牧人， Saudara, apa artinya di sini? 这个什么意思？ Artinya tidak ada satupun gembala yang mendampingi, yang membimbing mereka untuk mengenal dan berjalan di dalam terang kebenaran itu. 就是因为没有一个牧人来带领他们、陪领他们，让他们可以走向光明。 Saudara, konteks pembacaan firman Tuhan kita adalah Tuhan Yesus sedang pelayanan kepada orang-orang Yahudi. 我们看到这里，我们读的经文里面，主耶稣在侍奉那些犹太人。 Saudara, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi memiliki pemimpin-pemimpin rohani. 我们知道犹太人他们有宗教或者是属灵的领袖， Ada imam, 他们有祭司， ada orang-orang Farisi, 他们有法利赛人， para ahli-ahli Taurat. 还有很多的文士。 Bukankah orang-orang itu mendalami akan firman Tuhan? 不是他们不是已经非常的对这个神的话非常了解吗？ Bukankah melalui orang-orang itu para rakyat Israel ini mampu dan mengenal jalan yang benar? 不是他们已经能够带领以色列民族走向真正的道路？ Dan bukankah kepada mereka itulah kemudian tugas penggembalaan diberikan? 不是他们必须要有这个带领他们吗？ Tetapi kenyataannya saudara, Tuhan Yesus melihat bahwa orang banyak itu tidak digembalakan. 所以主耶稣看到这些人，他们没有被人领养，没有一个牧人。 Nah, saudara, pandangan Tuhan Yesus ini mirip dan sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada Yehezkiel di dalam pasal 34. 这些就好像在主耶稣在以西结书34章里面，主耶稣说的。 Dalam surat dari kitab Nabi Yehezkiel 34, di sana Tuhan sedang membandingkan gembala yang baik dan gembala yang jahat. 在以西结书那边，上帝在那边说了什么好牧人跟不好的牧人。 Gembala yang jahat adalah gembala upahan yang mengambil keuntungan dari domba-domba gembalaannya. 所以这个不好的牧人，他只是在他的羊群当中起立。 Tuhan dengan keras menegur para gembala-gembala ini. 主已经非常严厉的责备这种的牧人。 Tuhan berkata, kamu adalah gembala-gembala yang jahat. Kamu menikmati susu daripada domba-dombamu, tetapi kamu tidak kemudian memperhatikan domba-domba itu. 主耶稣责备他们，你只有请那些羊的奶，但是你没有注意这些羊群。 Bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih. 他的毛你们来做衣服，肥壮的你们拿来杀。 Tetapi yang lemah tidak dikuatkan, yang sakit tidak diobati. 软弱的你没有使他刚强，生病的你没有治愈。 Domba-dombaku tidak digembalakan. 我的羊群你没有好好的牧养， Domba-dombaku tidak dijaga. 我的羊群你没有看顾， Sehingga binatang-binatang buas dengan mudah sekali menyerang dan mengakan mereka. 所以很多的野兽很容易的来吃掉他们， Bahkan di tempat mereka berada pun mereka terserak. 甚至在他们的地方，他们也是流离失散。 Yang tersesat tidak dicari. 你迷途的你没有去寻找， Dan Tuhan marah, saudara. 神很生气。 Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan. 这个神就是说，这就是神的话。 Aku sendiri akan melawan gembala-gembala itu dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. 神就说：“我要自己亲自去反抗这样的牧人，我要取回我的羊群。 Karena gembala-gembala yang jahat itu hanya menggembalakan diri mereka sendiri. 这些坏的牧人只有来牧养他们自己， Mereka tidak peduli dengan domba-domba yang tercerai-berai. 他们不在乎那些失散的羊群， Mereka tidak peduli dengan domba-domba yang tersesat. 他们没有在乎那些迷途的羊群。 Aku sendiri akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat. 我亲自要寻找一个牧人来带领他们。” Saudara, bukankah bagian firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 34 ini kemudian mengingatkan kita kepada ucapan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. 这以西结34章里面所告诉我们，让我们可以想到约翰福音第4章里面所说的， Bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. 主耶稣是个好牧人。 Tuhan Yesus dengan jelas dia berkata, akulah gembala yang baik. 主耶稣说：“我是个好牧人。” Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 好牧人为羊舍命。 Aku datang untuk
memberikan hidup kepada mereka. 我来就是给他们有生命， Dan mereka memilikinya di dalam segala kelimpahan. 而且他在丰盛中领受一切的生命。 Saudara, Tuhan Yesus dengan tegas memisahkan perbedaan yang mencolok antara gembala yang baik dengan gembala yang jahat. 主耶稣在那里非常很明显的分辨好牧人与坏牧人。 Saudara, itu sebabnya ketika dia melihat begitu banyak orang, dia bukan melihat tentang untung dan rugi. 所以他看到那么多人，他没有看到那些他能够获利或者是不获利， Tetapi dia melihat kebutuhan mendasar mereka. 但是他看到他们基本的需要， Mereka kelelahan di dalam menjalani kehidupan di dunia. 所以他们困苦流离在他们生命里， Mereka terlantar, 他们困苦流离， mereka tersesat dan terhilang. 而且他们世上 Mereka memerlukan gembala yang mencari mereka. 所以他们需要一个牧人来寻找他们。 Dan Tuhan Yesuslah gembala yang baik yang datang mencari mereka. 所以主耶稣是个好牧人来寻找他们。 Saudara, itu sebabnya saudara Tuhan Yesus datang ke dalam dunia karena kasihnya kepada setiap kita. 因为耶稣来到世界，因为他的爱，他爱我们每个人。 Yesaya mengatakan bahwa kita sekalian sesat seperti domba yang berjalan. 主耶稣说：“我们是迷途的羔羊，我们各行己路， Kita mengikuti keinginan hati kita. 我们跟随自己的私意， Kita mengikuti keinginan dunia ini. 我们跟随着世界的情意。 Tetapi Tuhan dengan kasihnya dia datang mencari kita. 但是神的爱，他来到世间寻找我们， Segala kesalahan kita ditimpakan kepadanya. 我们一切都犯了罪，都归在他身上。 Gembala yang agung itu datang mencari setiap kita pribadi lepas pribadi yang tersesat. 这个高尊贵的主来到这里寻找迷途的羊， Dia memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. 他舍下他的生命为你为我， Supaya kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. 让我们可以有生命，而且在我们生命当中有丰盛。 Sesuatu hal yang sama juga Tuhan lihat kepada seluruh dunia ini. 同样的，神看整个世界， Seorang Allah mengasihi dunia ini. 神看这个世界，爱这个世 Dia 界， tidak mau manusia ciptaannya itu binasa, saudara. 他不要他所造的人类灭亡， Dia mau agar manusia ciptaannya ini kemudian mencari dia, berjumpa dengan dia, memiliki hidup di dalamnya. 所以他要这些人能够寻找到他，而且在那里面有生命。 Soal itu sebabnya sebelum dia terangkat ke surga, kemudian dia memberikan mandat penting kepada murid-muridnya. 所以当他没有被接上天的时候，他给了他吩咐的命令给他的门徒们。 Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah. 主耶稣说：“你们要去， Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。 Saudara, pemuridan adalah sebuah isi hati Tuhan. 门训atau 门徒训练是神的心意。 Tuhan melihat orang-orang yang tidak tergembalakan itu. 他们看到这些人没有被牧养， Mereka adalah domba-domba yang tersesat, memerlukan gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. 这些人世上的人需要一个伟大的牧人，就是主耶稣。 Maka saudara, perintah kepada murid-murid untuk memuridkan menjadi penting sekali. 所以他命令他的门徒来做个门徒训练很重要。 Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk melihat hal yang sama. 主耶稣门徒也看到同样的事件， Bahwa segala bangsa itu juga tersesat seperti domba-domba yang tidak bergembala. 万民万族就好像这世上的羊群没有牧人， Mereka memerlukan gembala agung yang datang mencari dan menyelamatkan mereka. 他们需要一个伟大的牧人来寻找他们，来拯救他们。 Maka saudara, pemuridan adalah harga yang tidak bisa ditawar hari ini. 所以今天门训是不可讨价还价的一个代价。 Kalau gereja tidak melakukan pemuridan mereka, maka gereja tidak ada lagi gunanya, saudara. 所以教会如果没有门徒训练，这个教会就没有意义。 Kalau gereja tidak melakukan pemuridan, maka gereja tidak ubahnya seperti sebuah lembaga sosial saja. 教会如果没有做培训的门训的工作，它只有是一个机构。 Kita hanya mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan dana, lalu melakukan berbagai macam aksi sosial. 我们只有积极的人，积极的钱财，然后我们做一些善事。 Tapi tidak pernah membawa orang untuk berjumpa dengan gembala agung Yesus Kristus yang telah mati untuk setiap kita semua. 但是我们没有带领人来到这个伟大的这个主耶稣的面前。
Saudara, kalau gereja tidak melakukan pemuridan, maka saudara, gereja hanya diisi oleh berbagai macam aktivitas. 如果我们的教会没有门训的工作，我们只有一些教会的活动而已， Tapi tidak ada pertumbuhan iman di dalamnya. 我们没有这属灵的增长在里面， Tidak tercipta murid-murid yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. 没有一个全心全意的门徒来去爱主。 Kalau demikian maka menjadi satu hal yang ironis. 如果是这样的话，那么这个非常是一个危机。 Gereja hanya menghasilkan konsumen-konsumen rohani. 我们在教会只有奉养一些的灵粮而已。 Artinya semua orang yang datang hanya ingin menikmati saja tanpa mau menyadari bahwa dia perlu bertumbuh dan kemudian dia perlu memuridkan. 所以人来到教会只是需要被灵粮，他没有想到他要成长。 Maka kalau itu yang terjadi, 如果这样的发生， gereja sudah gagal. 这个教会已经失败。 Yang kedua, saudara, 第二点， kalau kita melihat ayat 37 sampai 38, 我们看第37节、第38节， dari isi hatinya Tuhan melihat orang banyak yang tersesat seperti domba yang tidak bergembala. 我们看到主耶稣看到这一群的人，好像一个没有牧人的羊群。 Tuhan Yesus langsung mengajak murid-muridnya untuk melihat bahwa ada ladang yang begitu luas yang siap untuk dituai, tetapi pekerjanya sedikit. 主耶稣对门徒说，他好像一个非常大的禾场，要收的庄稼多，做工人却是那么少。 Saudara, kalau kita biasa bekerja di dalam pertanian, kita akan tahu dan mengukur satu orang bisa mengerjakan ladang seberapa besar. 如果我们是一个农夫的话，我们会知道一个人我们能够干多大的一个农场。 Itu sebabnya orang tua kita dulu senang dengan moto ini, saudara. 如果所以以前的我们的父母喜欢这句话， Banyak anak, banyak rezeki. 很多的孩子就很多的好多的福气， Karena punya ladang luas. 因为他的田地很 Kalau 大。 anaknya cuma satu, setengah mati. 如果孩子只有一个，那很半死。 Ya. Jadi banyak anak, banyak rezeki. 所以多孩子就多福， Ya. Banyak yang kerjain buat di ladang. 大家都在田地里工作。 Saudara, maka dengan pemahaman bahwa ladang yang begitu luas dan pekerjanya sedikit, 如果我们看到这个田地那么大，工作的人那么少， maka Tuhan sedang menaruhkan visi itu kepada murid-muridnya. 所以上帝神就把这种的意象给了他的门徒。 Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat yang sama seperti apa yang dia lihat. 所以神也看到学生也看到主耶稣所看到 Kalau 的。 Tuhan melihat orang banyak itu tersesat seperti domba tidak bergembala, dia memerlukan gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. 所以他的门徒也知道他要带领这么多的羊群没有牧人的，也是好像主 Dan 耶稣 hari 一 ini 样 ada begitu banyak orang yang kemudian kehausan dan rindu ingin berjumpa dengan Yesus. 所以今天我们看到很多人的渴慕要遇见耶稣， Tapi masalahnya siapa yang mau pergi kepada mereka untuk menyampaikan berita itu? 但是谁要去到哪边把这信息带给他们？ Terlalu sedikit orang-orangnya. 这种人太少。 Maka Tuhan berkata, minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya dia kirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 所以主耶稣说：“当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。” Saudara, bagian ini tidak begitu lama, langsung kemudian di Matius pasal 10 Tuhan Yesus langsung mengutus mereka pergi berdua-dua. 所以在马太福音第4章里面，主耶稣马上的差遣。 Tuhan Yesus mengutus mereka, saudara, pergi. Dan Tuhan Yesus berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. 所以主耶稣就说：“我差你们去，如同羊群进入狼群，你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。” Visi yang Tuhan lihat diberikan kepada murid-murid. 所以这种意象，神看到就给了他的。 Tuhan mengajak murid-muridnya untuk menjadi rekan sekerjanya. 所以主耶稣要求他的门徒成为他的同工。 Saudara, menjadi rekan sekerja Tuhan adalah sebuah kehormatan, bukan? 成为他神的同工是一个尊崇。 Siapakah kita manusia yang kemudian dipanggil Allah untuk menjadi rekan sekerjanya? 我们是何等人，让神来呼召成为他的同工？ Tetapi Allah memanggil kita dan memakai kita untuk menjadi rekan sekerjanya, bekerja di ladangnya. 但是神呼召我们成为他的同工，在他的禾场里工作。 Karena ladang begitu sudah siap untuk dituai. 因为庄稼多，要收的人少， Siapa yang mau pergi?
谁肯去呢？ Saudara, pertanyaan ini juga kemudian ditujukan kepada Yesaya ketika dia melihat satu penglihatan yang begitu agung. 就是好像这个以赛亚他看到这么伟大的事件， Ketika Yesaya melihat Tuhan berdiri di atas bait sucinya itu. 他看到神就是在圣殿上面， Dan kemudian para malaikat memuji-muji keagungan Tuhan. 所以一切的天使在那里称颂主、赞美主。 Yesaya menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang tidak layak berada di sana. 所以以赛亚他觉得自己不配在那边， Maka setelah pengampunan diberikan kepada Yesaya, Tuhan bertanya, 所以当赦免临到以赛亚的时候，神问他： siapa yang mau pergi untuk aku? 谁愿被我差遣呢？ Maka Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. 以赛亚说：主，我在这里，请差遣我。 Tetapi hari ini banyak orang Kristen berkata demikian, saudara. 但是今天基督徒很多这样说： Ini aku Tuhan, utus pendetaku. 我在这里，请你差遣我的牧师。 Atau ini aku Tuhan, utus temanku. Jangan saya, orang lain aja. Ya. 如果是这样的话，那么你不要差遣我，差遣别人。 Saudara, kita merasa bahwa kita cukup saja menjadi penikmat-penikmat rohani, bukan? 我们只有在欣赏我们这些的灵性的东西， Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya pemuridan itu dimulai dari kita. 我们没有想到这种门徒训练从我开始。 Saudara, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi pemurid kalau kita sendiri tidak punya kerinduan untuk dimuridkan? 我们也怎么样去来让别人的门信容？我们还没有成为门徒的话， Bagaimana kita bisa menangkap isi hati Tuhan kalau kita sendiri tidak mau mendekat kepada Tuhan? 我们怎么样支起神的心意？如果我们不要竭尽靠近上帝， Bagaimana kita memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita kalau kita sendiri tidak pernah kemudian membina relasi dengan Tuhan? 我们怎么样接近上帝、靠近上帝？让我们没有好好的培养我们跟上帝之间的感情。 Dan itulah yang terjadi di dalam pemuridan, saudara. 现在就是在这个门信当中所发生的事。 Saudara dan saya kemudian bersama-sama kita belajar mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. 所以你和我们必须了解、明白神在我们生命当中所要做的事 Di。dalam komunitas pemuridan itu kita bersama-sama belajar untuk menghidupi firman Tuhan. 我们一起来学习，让我们怎么样来使神得到发扬。 Di dalam komunitas itu kita terbuka, kita bersedia untuk dikoreksi bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada dalam satu kelompok. 然后在我们的群组里面，我们一起彼此一起接受神自己对我们的改造 Di。dalam kelompok pemuridan itu kita saling menguatkan satu dengan yang lain dan kita bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. 让我们在小组里面，我们一起来学习，让我们每天都能够越来越像基督。 Yang pada akhirnya saudara kita bersama-sama kemudian pergi untuk memuridkan segala bangsa. 所以我们就一起来去做门徒训练，来使万民做门徒。 Saudara, kita bersyukur bahwa di gereja kita punya visi menjadi gereja yang memuridkan. 所以我们的教会都有一个意向，就是让我们的教会成为一个门训的教会。 Saudara, ini bukan hanya sekedar slogan menjadi gereja yang memuridkan. 这不是在我们教会的一个言语，只有门训。 Tetapi kita rindu bahwa setiap orang, setiap pribadi yang beribadah di GKY Medan 所以我盼望在我们教会美乐的国语堂里面的每一个会友， menjadi murid-murid Kristus yang sejati. 成为一个永恒的主的门徒， Menjadi murid Kristus yang memiliki relasi pribadi dengan Tuhan, 让我们成为一个有主之间有个别亲密的主， dengan dirinya, 对他们自己， dengan sesama. 然后对其他的人。 Dan di dalam komunitas itu kemudian murid-murid Kristus ini mengalami perubahan demi perubahan. 然后在这个小组里面，我们一再的有改变， Sehingga setiap perubahan itu akhirnya kemudian terpancar keluar di dalam kehidupannya. 然后在这些改变当中，生命当中发挥出来， Baik di dalam kata dan karyanya. 尤其在言语上和他的行为上， Sehingga kemudian orang-orang boleh melihat Tuhan yang hidup melalui kehidupannya. 然后从他的生命当中可以看到一个复活的主。 Dan kita juga merindukan murid yang punya kerinduan yang sama untuk memuridkan orang lain. 然后也渴慕神来让我们使别人也可以成为门徒， Supaya mereka pun mengalami kasih yang sejati dengan Tuhan. 让他们也经历到神对他永恒的爱， Saudara, itulah yang kita rindukan. 这是我们所渴慕的。 Nah, kalau itu sudah terjadi, saudara, maka kita menjadi gereja yang memuridkan. 如果那个已经发生的话，我们的教会就成为一个门训的教会。
Saudara, maukah saudara dan saya hari ini bersama-sama melihat kepada panggilan Tuhan ini? 我们之间是不是我们愿意看到神这样的呼召？ Kehadiran gereja adalah untuk memuridkan. 让我们教会有这个教会，就是要一个门训的教会， Hari ini kita ada untuk dimuridkan dan memuridkan. 让今天我们能够培训，而且我们要成为一个门徒。 Maukah saudara dan saya ikut di dalam proses pemuridan ini? 你和我是不是愿意在这个过程当中来进行做门训的工作？ Mari kita bersama-sama belajar menjadi murid Kristus di dalam kelompok-kelompok yang Tuhan sediakan. 所以让你和我都能够成为上帝其中的一族里面。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿主帮助我们， Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Tuhan tolong kami 主啊帮助我们， untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. 让我们的真理当中我们可以行出来。 Kami mohon Allah Roh Kudus memampukan setiap kami. 我们求圣灵帮助，让我们每一个人都可以。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉我主耶稣圣名祷告， Amin. 阿门。